Test, test, test. Test. Mana dia? Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Tes suara, tes suara. Yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu boleh? Yang baru masuk minta tolong like dan share dulu. Semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okey, minta tolong like dan share macam biasalah. Hari Selasa kan. Macam biasa hari Selasa kita ada buat live daily analysis. Okey, untuk kita analis pasaran market untuk hari ni, untuk esok kan, apa yang kita boleh masuk kan. So minta tolong korang share dulu boleh kan, supaya orang lain pun boleh masuk kan untuk join dengan kita. Okey, yang pertama sekali, kalau yang pertama yang kata apa, siapa yang pertama kali masuk, selamat datang saya ucapkan ke live saya untuk hari ni. Okey, so live ni adalah live daily analysis. Okey, kita akan tengok market macam mana kan, apa yang sesuai untuk kita masuk. Okey, signal-signal. Okey, and then apa lagi, dan kita ada buat pada hari Khamis juga, hari Khamis dan juga hari Selasa pukul 10 malam. Okey, so yang baru masuk tu minta tolong share dulu kan, bagi ramai kan sikit. Okey, kalau boleh bagilah dalam 10 orang pun cukup dah. 10 orang kan, tak banyak pun. Okey, ini bukan announcement ke apa. Ini adalah kita punya kata apa, service kat Zero Market. Setiap hari Selasa dan hari Khamis kita buat daily analysis. Okey, kita belajar benda basic sama-sama. Okey, so minta tolong siapa yang baru masuk tu. Okey, sebelum kita nak tengok pasaran, orang kata apa, market macam ni, untuk hari ni macam mana, apa yang kita boleh masuk kan. Alhamdulillah. Okey, macam biasa kalau korang pun ada soalan, korang boleh tanya korang kalau ada soalan. Suara saya clear tak? Korang cuba komen. Suara saya clear tak? Korang kalau ada soalan korang tanya. Saya minta tahu. Orang kata apa, headphone ni pun boleh dijadikan cekak juga, kan. Rambut dah panjang dah. Okey, so tanpa buang masa sambil tu korang share. Sambil tu kita nak tengok orang kata apa, market. Yang pertama sekali kita nak tengok pair AUD USD pair AUD USD. Kalau korang tak dengar saya punya suara tak jelas, korang bagi tahu Okey, so yang pertama sekali adalah pair AUD USD. Okey, macam kita nampak dekat sekarang ni, pair AUD USD ni macam dia tengah membuat orang kata apa, ascending punya ni. Okey, tapi tak ada breakout lagi lah yang berlaku. Okey, dia tak ada breakout dekat bottom trend line ataupun upper trend line. Dia masih lagi bergerak dalam keadaan yang sekata. Okey, Okey, tapi macam korang boleh nampak dekat sini, okey, ada satu big movement, ada satu orang kata apa, momentum sell. Okey, yang teruskan menunjuk ke bawah. Okey, so kita nak tahu dekat sini adakah ini akan menjadi orang kata apa, satu titik point retracement, okey, ataupun satu titik point orang kata apa, continuous trend. Okey, so itu yang kita nak tahulah untuk sekarang ni. Okey, cuma kalau kita ikutkan daripada trend yang kita nampak sebelum ni, okey, price terus terjun dan terjun, okey, dan membuat new low low. Waalaikumsalam Khairil Anwar. Okey, so kita nak tengok adakah kawasan yang sekata ni akan membuat continuous ataupun dia akan retrace ke atas lagi. Okey, itu yang kita nak tengok. Okey, tapi buat sekarang ni apa yang kita nak tahu adalah confirmation. Apa yang kita nak dalam market ni adalah confirmation. Kita nak tahu confirmation. Adakah confirmation ni untuk sell ataupun confirmation ni untuk buy. Okey, sebab dalam trading ni kita bukan main meneka. Kita nak tengok confirmation. Kita nak tahu confirmation. Adakah confirmation ni nak ke bawah ataupun confirmation ni nak ke atas. Okey, macam mana nak tahu confirmation itu? Kita boleh tengok daripada segi breakout dan juga orang kata apa, trend yang sebelum ni. Itu kita nak tengok confirmation.
Okay, so macam mana nak tahu kita nak tengok confirmation ni adalah confirmation buy ataupun confirmation sell. Macam korang nampak saya dah tandakan apa trendline, button trendline. So dekat sini kita boleh tahulah. Okay, kalau dia breakout, kalau dia breakout ke bawah, kita dah tahu itu adalah confirmation untuk sambung continuous trend. Okay, tapi kalau dia breakout ke atas, okay, korang kena ingat juga, dia breakout ke atas bukan bermaksud dia akan tukar kepada trend. Sebab apa? Sebab trend downtrend ni masih lagi kuat. Okay, dan besar kemungkinan dia akan breakout ke bawah. Okay, besar kemungkinan. Korang kena dengar tu, kemungkinan. Okay, so macam mana nak pindahkan, nak jadikan kemungkinan tu kepada confirmation, kepada kepastian. Okay, tunggu breakout. Okay, tunggu breakout. Ini kita nampak, okay, downtrend. Dan sekarang ni tengah buat sideway. Okay, dan kita orang kata apa, kita rasa macam dia nak turun, tapi kita tak ada orang kata apa, confirmation breakout. So kita tak boleh nak buat apa-apa keputusan lagi. Okay, sebab dalam market ni apa-apa sahaja boleh terjadi. Macam korang nampak sebelum ni dia tengah turun kan. Okay, korang ingat, okay, dia dah naik semakin naik ni korang masuk sell. Tapi kita pun tak tahu, kita pun tak perasan yang sebelum tu dia dah breakout dah. Orang kata apa, dia dah membuat satu new high. Kat situ dah menandakan berlakunya penukaran trend. Betul tak? So dekat sini apa yang kita nak tunggu dekat UDS ni adalah confirmation. Okay, confirmation. Apa yang kita nampak sekarang ni adalah downtrend, tapi kita tak ada lagi confirmation sama ada dia nak sambung downtrend ataupun dia nak naik ke atas dulu. Okay, sebab apa? Sebab tak ada breakout yang berlaku dekat mana-mana kawasan support. Okay, dia tak ada breakout yang berlaku dekat mana-mana kawasan support. Nampak ni? Ni kawasan support. Okay, dia tak ada lagi berlaku breakout dekat kawasan support. So itu menunjukkan apa? Menunjukkan tak ada lagi confirmation. Okay, walaupun dia menunjukkan sebelum ni dia adalah downtrend, tapi selagi mana dia tak menunjukkan breakout yang kukuh, selagi tu kita tak boleh nak entry. Sebab apa? Sebab bahaya. Sebab kita tahu price dah orang kata apa, dah jauh di bawah. Dan korang kena ingat juga, walaupun dah jauh di bawah, price boleh turun lagi. Okay, kalau dia boleh berlaku breakout. Okay, bukan semua price yang berada di bawah korang boleh masuk buy. Tak, kena cari dulu confirmation. Tak semua price yang berada dekat atas korang boleh masuk sell. Tak semua price yang berada di bawah betul-betul korang boleh masuk buy. Okay, macam mana korang nak tahu itu buy? Macam mana korang nak tahu itu sell? Melalui confirmation. Macam mana korang nak tahu confirmation? Tengoklah dia punya pattern, tengoklah apa yang berlaku breakout, sama ada dia breakout support ataupun dia breakout resistance. Dekat situ barulah korang boleh buat keputusan. Tapi untuk sekarang ni AUDUSD kita tak boleh buat keputusan apa-apa lagi. Kita hanya perlu tunggu untuk berlakunya breakout. Tapi menunggu, kita cakap senang. Perkataan menunggu tu senang, tapi tak semua orang boleh tunggu. Tak semua orang boleh tunggu. Betul tak? Kan tak semua orang boleh tunggu. Sebab semua orang gatal tangan. Dia rasa gatal tangan, setiap kali buka chart je terus naik entry. Buka chart terus naik entry. Tak analisa betul-betul, tak take time untuk tengok betul-betul market struktur betul-betul, tak orang kata apa, tak cuba untuk buka investing, orang kata apa, tengok news untuk hari ni, tak. Buka je terus cari entry apa yang boleh entry kat time tu. Tapi lalas floating beberapa hari kemudian tengok dah settle. So itu yang kita tak nak. So kita cuba untuk cari, kita cuba untuk ajar entry yang berkualiti. Satu minggu dapat satu entry, dua entry pun dah cukup, tapi berkualiti. Maksudnya apa yang maksud saya berkualiti? Maksudnya kita nampak arah yang betul, kita yakin dengan kita punya entry, dan profit kita pun terjamin. Itu yang kita nak, kualiti, orang kata apa, entry yang berkualiti. Okay, so itu kalau korang tak faham, korang boleh komen korang boleh komen. Sorry lah kalau kat tangan saya macam ni, saya suka bermain dengan tangan. Okay, korang boleh komen. Kalau korang ada soalan berkenaan dengan UDUSD ataupun korang nak saya tengok pair lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi untuk sekarang kita akan beralih kepada pair-pair yang lain. Okay, kita tak nak stick yang sama. Okay, macam contoh EA ni, saya rasa 2 minggu lepas, saya tak ingat lah 2 minggu lepas ke kan, 2 minggu kot. Yes, 2 minggu lepas saya ada bagi signal. Okay, macam korang boleh nampak dekat sini, sekarang ni EA dah running berapa pip Tapi dah running setakat ni dah 335 pip.
Okey, tapi macam biasa saya tak nak target yang terlampau tinggi. Saya cuma kata okey, kalau dia reject, target dia dekat kawasan sini, previous high ataupun previous kawasan resistance. Okey, so daripada sini ke previous high dah berapa dah? Dah 176 pip. Okey, tapi macam mana kita nak tahu kalau kita boleh hold lagi? Macam mana kita boleh tahu kalau kita boleh hold lagi kawasan ni? Kalau kita boleh hold lagi kita punya buy dekat sini. Okey, kita punya buy dekat sini. Contohlah hari tu kita buy dekat sini. Okey, price dah TP. Okey, tapi macam mana kita nak tahu sama ada kita boleh hold lagi price ni sampai ke atas? Siapa boleh jawab? Cuba korang komen. Sebab saya tak nak saya cakap seorang. Saya nak tengok juga respon korang. Okey, macam mana kita nak tahu price ni akan naik lagi ke atas melebihi daripada previous punya high? Siapa boleh jawab? Benda ni basic saja, benda ni basic. Tapi ramai orang lupa, ramai orang pentingkan advance tapi basic dia orang tinggal. Itu yang terjadi sekarang ni. Okey. Itu yang terjadi sekarang ni. Sebab korang kata apa, orang kata apa dah terbeli-beli dengan benda-benda yang tak sepatutnya. So apa yang penting kalau korang loss, korang dah pening dengan market, korang frustrated dengan market. Yes, betul Reza Petra. Yes. Dia sebab dia buat new high cikgu dan dia berlakunya breakout. Kan? Memang kita target TP kat sini, tapi kalau korang nak hold, korang tengoklah dulu sama ada dia berlaku breakout ataupun tidak. Tapi apa yang kita nampak sini, apa yang berlaku adalah breakout. Nampak tak? Candle close atas daripada shadow high ni. Dia close atas dan dia naik balik. So kita tahu dekat sini yang price tu akan naik lagi. Akan naik lagi, tapi sentiasa ingat apa yang akan naik, apa yang contoh uptrend akan ada retracement. So apa yang jadi? Retracement. Retracement. Okey, tapi ramai yang akan cuak kalau kita nampak retracement yang macam ni, betul tak? Sebab retracement dia tak bukan sikit, retracement dia sebanyak 219 pip. Confirm cuak. Confirm cuak. Okey, confirm cuak, confirm korang akan auto close. Tapi korang kena ingat, korang kena tengok sebelum ni apa yang berlaku dekat market. Sini dah breakout, sini dah breakout, retracement, sini pun dah breakout. Okey, so dia dah membuat satu higher high. Apa yang berlaku? Kalau dia retrace, biarkan dia retrace. Kalau korang nak target lagi atas lah, biarkan dia retrace. And then korang carilah apa peluang untuk tambah lauk. Peluang untuk tambah lauk ni bukan maksud saya setiap kali candle turun korang tambah lauk, tak. Tambah lauk tu kena ikut zone. Korang kena tengok kawasan, korang kena tengok price tu sendiri. Kalau korang tak tahu nak tengok kawasan, ataupun korang tak tahu langsung nak tengok tempat yang mana yang strategi untuk kita masuk, tengok candle. Macam mana, apa yang saya maksudkan dengan candle, kita mesti belajar dengan orang kata apa, price action. Macam tu bullish engulfing, bearish engulfing, pin bar, betul tak? Doji kan. So carilah orang kata apa serumpamaan dengan orang kata apa price action yang kita belajar sebelum ni. Kalau korang tak tahu sangat kan dekat kawasan RBS ni kan, korang tak tahu ni kawasan RBS ke, korang tak yakin, korang masuk je lah berdasarkan candle yang keluar. Berdasarkan candle yang keluar. Berdasarkan price action. Okey, sebab ramai orang dia tak tahu nak cari tempat yang apa yang betul dekat mana. Okey, dia tahu price tu akan naik lagi ke atas. Okey, itu orang kata apa, level pertama dia dah lepas. Cuma level kedua ni, tempat untuk re-entry dia tak tahu. Apa yang dia tahu, price akan retrace. Selagi mana dia retrace, selagi itulah dia akan apa? Dia akan layer. Betul tak? Dia akan layer. Sampailah bawah ni dia pun layer lagi. Kat situ yang akan berlaku kesilapan. Okey, sebab bila korang layer, korang akan mengurangkan korang punya margin untuk menampung floating. Okey, untuk menampung floating kalau dia lajak sikit. Maksudnya kalau dia lajak sikit sampai bawah ni. Kalau korang tengok dia price turun macam ni, korang dah asyik layer buy, takut nanti korang punya margin tak cukup,
Dan apabila dia lajak sikit shadow macam ni, nampak ni shadow macam ni kan, dia lajak sikit, pak, korang stop up. Tapi arah tu dah betul, arah korang cun dah, arah korang memang cantik. Cuma korang nak, bila korang nak re-entry balik, kat situlah kebanyakan fail. Fail bukan sebab apa, fail sebab layer saja, layer tak bertempat, lock pun gajah kan, sebab korang begitu yakin kan, sebab arah tu dah betul. Cuma korang nak kenal pasti dekat mana tempat yang terbaik untuk re-entry, zone-zone mana yang terbaik untuk re-entry. Kalau korang tak tahu sangat zone mana yang terbaik untuk re-entry, tunggu price action. Tunggu price action. Walaupun benda tu kita mengambil masa yang lama, tapi benda tu akan mengesahkan sesuatu pergerakan. Price action tu akan mengesahkan sesuatu pergerakan. Adakah dia akan naik ke atas, adakah dia akan naik ke bawah. Okay, so study lah price action. Janganlah ingat hanya sekadar dua benda, bearish engulfing, bullish engulfing. Janganlah hanya tu je yang korang hafal. Banyak lagi price action yang korang boleh hafal. So hafal je lah benda-benda tu. Okay, korang spend 1 tahun 2 tahun untuk belajar basic, takkanlah spend 1 bulan untuk hafal price action. Tak boleh. Saya rasa price action tu paling senang untuk korang hafal, betul tak? So itu adalah satu tips lah. Kalau korang tak tahu sangat nak entry dekat mana zone yang terbaik, korang tunggu price action. Beza dia untuk sama dengan tunggu tempat yang terbaik ialah kesabaran. Ialah kesabaran. Sebab korang nak tunggu candle tu complete dulu. Kalau price action, korang nak tunggu candle tu tutup kan. Okey, ni tutup macam mana ni, kan, macam contoh yang ni oh ni tutup macam mana, dia tutup macam ni pula. Okey, ni pula kan. Okey, tak apalah, tak ada lagi price action, tak wujud lagi price action macam ni, turun lagi. Okey, turun. Okey, ni tutup macam mana, macam ni tak apa kot, macam ni tak kot kan. So benda tu akan bermain dengan korang punya kesabaran, sama ada korang sanggup untuk tunggu ataupun tidak. Itu je. Kalau korang tak tahu sangat lah nak masuk re-entry dekat mana, boleh gunakan price action, kan. Tapi kalau korang tahu berkenaan dengan zone dan korang tahu berkenaan dengan price action, korang boleh gabungkan dua-dua tu, InsyaAllah korang boleh buat profit, tak ada masalah. Menggunakan hanya basic sahaja. Basic new high, new low, breakout, support, resistance. Benda tu semua basic. Tak ada advance pun. Tak ada, kita pun tak ada guna trendline ni. Kita cuma just garis horizontal line, garis kotak, zone-zone yang kita nampak dekat kawasan yang berdekatan. Itu saja. Tak ada yang advance. Kan, korang boleh nampak sendiri yang kita boleh buat duit. Okey, menggunakan basic sahaja, kan. So kukuhkan basic, barulah korang nak bertukar, korang nak gabung dengan indikator ke, itu semua terpulang pada korang lah, terpulang kepada korang punya style lah masing-masing kan. Sebab lain orang, lain style dia kan. Okey, so EA ni tak ada apa Okey, so kita tengok layer pula. Okey, untuk EJ, untuk EJ ni kenapa dia turun? Untuk EJ ni kenapa dia turun? Kan? Kenapa dia tak naik? Kenapa dia turun? Okey, so yang pertama sekali, kalau korang dapat email, saya dah bagi dah email berkenaan dengan signal ni, dah jalan dah. Okey, yang pertama sekali kita nampak price. Kita tandakan dulu previous low, new low. Okey, ni previous low, ini adalah new low. Dekat previous low ni, kawasan yang paling tinggi adalah dekat sini. So ini adalah lower high. Ini adalah kawasan lower high. Kita tanda, kita tukar warna pula. Kan kita tukar warna. Kita tukar warna dalam dia pula. Okey, ini adalah lower high. Okey, so ini adalah new low. So kita tahu buat sekarang ni dah break trendline. Yes, itulah salah satulah, dah break trendline kan. Okey, so kita tahu harga yang tertinggi dekat kawasan ni adalah lower high ni. So selagi mana price tak breakout dekat kawasan yang tertinggi ni, selagi tu price boleh turun balik ke bawah. Okey, sebab apa yang kita nampak, price masih lagi mempunyai lower low. Okey, dan price tak breakout lagi lower high previous ataupun kawasan resistance yang sebelumnya. Okey, tak breakout lagi. Okey, dan korang boleh nampak sendiri price ni, okey,
kawasan dekat kawasan low yang orang kata apa, harga yang paling rendah dekat kawasan low ni, okey, dan korang boleh nampak price ni dia dah connected dah. Dia dah connected satu point ke satu point, nampak tak? Satu point ni ke satu point ni korang dah nampak dah, dia dah connected. Dia dah connected macam ni. Kan dia dah connected macam ni, apa yang korang tunggu kan? Just tarik trend line, okey, dan tunggu breakout. Sebab itu saya kata nak tunggu confirmation breakout memang lambat. Tapi bila dah dapat, insya-Allah benda tu akan menjadi entry yang berkualiti. Yang korang boleh nampak candle sebelum ni, kalau contohlah dia tak ada benda ni. Dia tak ada connected daripada bawah ke atas ni, dia tak ada. Macam mana nak tahu pula yang price tu akan turun? Okey, korang tengoklah kan. Korang tanda je, tarik. Okey. Kat sini kawasan ni. Kat kawasan ni korang dah nampak dah. Price dah macam bagi signal kat kita. Price dah macam bagi signal kat kita. Okey, dia membuat satu high, korang tanda high dia sebelum ni. Ni high dia, high yang sebelum ni. Dia turun. Okey. Lepas tu dia naik lagi. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku dekat sini? Adakah dia berjaya breakout? Tak kan? Dia tak berjaya breakout, dia reject. Okey, dia reject. So apa yang berlaku? Dia turun balik. Lepas tu the third time dia naik. Apa yang berlaku? Reject. Dan apa yang berlaku? Penurunan kembali. Dan korang boleh nampak dekat sini yang saya tandakan bawah ni, nampak tak ni? Dia punya low ni dalam keadaan sideway ni, dalam keadaan ni orang kata apa, kalau time frame kecil ni kita nampak ni kawasan sideway ni. Ni kawasan sideway. Sideway atas kita dah tanda. Ni kawasan bawah dia. Tandakan. Gitu. So apa yang kita nampak sekarang ni? Adakah dia breakout sideway kat atas? Tak. Dia breakout ke bawah. Nampak tak? Dia breakout ke bawah. So kat situ kita nampak dah. Kalau korang tak tahu trend line ni, connected trend line ni, korang tak tahu, korang boleh buat macam ni. Kalau lepas dia buat new high, korang tanda. Dia buat low, korang tanda. So kita tahu dekat situ sama adakah tempat ni yang dia akan membuat breakout ataupun tidak. Okay, so dekat kawasan ni kita tahu dia masih lagi downtrend. Sebab apa? Sebab ada lower low and then price retrace. Okay, sebab tu saya cakap sabar dulu. Sabar dulu. Kalau korang tak tahu dekat mana zone yang terbaik untuk korang masuk, untuk korang sell, korang sabar dulu. Okay, korang sabar dulu and then korang tengok dekat mana kawasan yang terbaik. Kan kat sini dia dah buat satu high, korang tanda. Lepas tu dia turun buat low, korang tanda. Lepas tu dia buat pantulan. Dia buat tek. Lepas tu lelah apa yang berlaku? Breakout ke bawah. Dah ada breakout. Kat situlah kita punya confirmation. Kat situlah kita nak entry. Kan dekat mana entry? Tunggulah retracement sikit. Kan kalau dekat H4 ni korang tak nampak, korang kecilkanlah dekat time frame H1. Tengok apa yang orang kata apa, price action apa yang boleh kita masuk. Kan nampak ni. Contohlah korang tak tahu nak masuk kat mana ni. Dah breakout dah. Tak tahu nak masuk kat mana kan. Tunggulah price action. So kat sini apa yang price action yang keluar? Apakah price action yang keluar ni? Siapa tahu price action ni? Kalau siapa yang tak tahu price action ni, korang kena study balik. Sebab benda ni, price action ni paling banyak keluar. Paling banyak keluar. Okay, setiap kali keluar price action apa? Kalau contohlah korang tak tahu, korang dah tahu, korang nampak dia breakout, cuma korang tak tahu kat mana yang tempat yang sesuai untuk korang masuk re-entry. Yes, engulfing, betul. Bearish engulfing. So lepas dah keluar bearish engulfing, jangan masuk apabila dia tak complete lagi bearish engulfing. Kena sabar. Kena tunggu dia complete. Apabila dah complete bearish engulfing, korang nak masuk lah. Kan dah tahu dah kan kawasan ni dah breakout. Lepas tu dia dah keluar lah bearish engulfing, confirmation dah. Confirmation sini dah breakout. Lepas tu confirmation pula re-entry pun dah keluar dah. Masuk je lah.
Masuk kat sini. Dah tu kalau turun tu tengoklah 33 pip. Cukup lah kot. Solid engulfing. Ya, betul. 33 pip kan. Kita tengok adakah dia boleh pergi lagi bawah. Kan dekat kawasan-kawasan ni. Tengoklah kalau dia mampu pergi bawah. Baguslah. Tapi kalau kita tengok daripada sudut volume candle ni sendiri. Okay, volume candle ni sendiri, kita nampak candle ni dia punya body agak besar. Volume dia pun, yang ni pun 34 pip untuk 1 jam. Kira solid lah. Volume dia kuat lah. Okay, volume dia kuat. Maksudnya dia akan turun ke bawah lagi. Tapi korang kena ingat dalam otak, price dia tak akan turun. Dia tak akan turun je. Dia akan ada naik, baru turun. Cuma bila dia naik ni kita tak tahu berapa banyak dia naik. Tapi kalau korang dah nampak solid movement, solid trend, solid breakout, tak ada masalah, just hold sahaja. Itu je. Okay, just hold saja. Okay, ini saya dah bagi dah dekat email kalau korang tengok. Okay, so benda tu sentiasa bermain dengan basic. Kita sentiasa kaitkan dengan basic. Okay, dengan basic sahaja ni. Dengan basic. Kalau contoh yang ni, kenapa tak boleh masuk entry kat sini? Kan, contoh new high ni kan, kenapa tak boleh entry kat sini? Nampak? Macam saya cakap, kat sini apa yang berlaku? Kat kawasan sini kenapa tak boleh masuk entry kat sini sel? Boleh, tak ada masalah. Kan, tapi sekejap sahajalah, lepas tu dia naik lagi. Okay, lepas tu kat sini kawasan ni apa yang berlaku? Dia dah breakout dah. Dia dah breakout high. Tapi apa yang berlaku dekat sini? Dia cuba turun balik tapi tak breakout support bawah ni. Dia reject. So apa yang berlaku? Dia tolak harga lagi, mencari new high. So kat sini apa yang berlaku? Price cuba untuk breakout, tak berjaya. Turun balik, tak berjaya breakout. Lagi sekali naik lagi, tak berjaya breakout. Turun balik sekali lagi, baru breakout. So kita tahulah dekat sini dia dah continuous trend balik. Okay, continuous downtrend kembali. Okay, cuma benda ni korang kena tahulah. Okay, korang kena kaitkan dengan, orang kata apa, korang kena tengok dia punya time frame lebih besar. Tengok time frame daily dulu, time frame H4. Korang tengok trend dulu. Tengok adakah sekarang ni dia dalam keadaan downtrend. Macam nak tengok downtrend, tengoklah low high dekat mana price sekarang ni. Okay, kat situ pun korang dah boleh decide sama ada dia masih lagi downtrend ataupun dia nak bertukar kepada arah uptrend. Okay, jelas So siapa yang tak faham lagi, kalau korang nak tanya, korang boleh komen. Korang boleh komen. Lepas tu korang kalau contoh korang nak tanya apa-apa ke, korang boleh tanya. Saya bukakan pada soalan. Ada siapa-siapa nak tanya. Kalau tak ada siapa-siapa nak tanya, korang boleh komen teruskan. Korang boleh komen satu, kita teruskan. Okay, kalau ada soalan nak tanya, korang boleh tanya. Kalau tak ada tanya, saya teruskan. Okay, saya lanjut. Okay, tak ada soalan saya buka peluang kepada ni. Bagus ada yang nak tanya ke? Tak ada Okay, so kalau tak ada, kita tengok juga pay lain. Okay, pay lain nampak. Trading view pun ada gap sampai macam ni. Ni trading view tau. Nampak pelik lah candle dia. Kalau dalam keadaan macam ni, trading view ni, kalau dalam keadaan macam ni, kan, kita memang tak tahulah. Kita nak analisa macam mana. Kan, adakah ini dia punya low? Kita pun tak tahu. Okay, tapi ikut je lah. Okay, kita pergi mana lagi? Ni apa ni? Ni GA. GA ni saya takut juga ni. Tengok GJ lah, tengok GJ. GA ni okay, GJ. Tengok daily. Kita kena tengok daily dulu. Tengok daily dulu. Kan, tengok apa yang berlaku dekat sini. Korang dah boleh nampak dah kan apa yang berlaku dekat sini. Okay, ni previous support. Okay, previous support. Ni previous low. Okay, saya delete dulu bagi korang faham. Okay, kalau korang tengok dekat daily, price yang kawasan ni dia dah breakout dah. Dia dah breakout. Bila dia sampai dekat kawasan support yang previous punya, yang lama punya, apa yang berlaku? Dia berlaku rejection. Apabila dia dah berlaku rejection, apa yang berlaku seterusnya? Price naik kembali ke atas.
Okey, price naik kembali ke atas. Okey, tapi adakah dia nak ke atas lagi? Sebab tu saya cakap cari kawasan yang tertinggi pada masa tu. Faham tak? Cari kawasan yang tertinggi pada masa tu iaitu lower high lah. So tengok lower high dekat mana? Apa yang kita nampak dekat sini? Lower high dekat sini. Kan? Previous low, lower low, lower high. Kan? Lower low. Dia buat lower high. Lepas tu dia break out pula. Dia buat lower low pula. Lepas tu dia dah reject dekat kawasan previous punya support. Apa yang menjadi? Dia naik lagi ke atas. Dia naik ke atas. Cuba adakah kat sini bila dia naik ke atas ni dia break out lower high? Dia tak break out. Kan? Dia hanya reject sahaja. Okey, dia hanya berlaku rejection sahaja. Okey, so kita kecilkan kepada time frame H4. Okey, nampak tak? Baru dah nampak sikit. Gitu. So dia dah pergi dekat kawasan yang tertinggi dekat kawasan ni. Okey, apa yang berlaku? Dia berlaku rejection. Dia berlaku rejection. Nampak tak? Okey. Dan macam saya cakap tadi, kalau korang tak tahu dekat mana kawasan yang cantik untuk korang sell, korang dah tahu yang price tu nak turun, tapi korang tak tahu, pakai time. Pakai time apa? Tengok daily ke H4. Daily ke H4. Daily ke H4. Macam tu je. Kalau tak nampak dekat H4, baru tukar kepada H1. Tapi kalau nampak dekat H4, teruskan kepada H4 sahaja. Okay. So korang dah nampak price dah bertukar kepada downtrend. Okay. Dan price naik kembali ke atas. Okay. Cuma korang tak tahu dekat mana yang terbaik untuk korang masuk sell. Kan. Janganlah selagi mana dia naik, selagi tu korang sell. Betul tak? Okay. So cuba perhatikan. Okay. Cuba tengok dekat mana kawasan yang paling tinggi. And then dia dah reject dah dekat sini. Tapi korang tak yakin adakah dekat sini dia akan turun. Apa yang saya cakap, tunggu price action. So korang boleh nampak lagi price action apa yang dekat sini. Price action apa ni dekat sini? Siapa yang tahu? Siapa yang tak tahu, korang kena study lagi. Siapa yang tahu, sila jawab, sila komen. Kan ini yang kalau korang nak confirmation yang lebih kuat lah. Betul tak? Kan kalau korang nampak, kalau korang dah tahu zone-zone mana yang terbaik untuk masuk, korang masuk je lah. Tapi yang siapa yang tak tahu dekat mana yang nak masuk, boleh boleh tengok price action. Siapa yang boleh jawab? Guys, tolong komen-komen. Price action apa ni? Bearish engulfing. Yes, bearish engulfing. Sama juga. Bearish engulfing macam tadi. So dah keluar bearish engulfing, apa yang, tapi kena tunggulah. Kena tunggu bearish engulfing tu complete. Jangan tengah-tengah turun ni korang tibai juga. Kesal kan? Tunggu dia, sebab kita tak tahu adakah dia ni tutup bearish engulfing ataupun tidak kan. Kena tunggu kena complete. Okay. So dah close bearish engulfing, dah confirmation pun dah keluar. Masuk je lah sell. Macam tu. Dah settle. Ataupun kalau korang nak tunggu di retrace sikit pun tak ada masalah. Kan, nak tunggu di retrace sikit pun tak ada masalah. Kan. Tapi kalau korang nak masuk selepas close-nya bearish engulfing ni, boleh tak ada masalah. Just jaga money management, jaga layer. Jangan terus korang layer sampai 10 layer dekat sini. Layer dulu 1, 2 kan. Lepas tu naik sikit, baru layer 3, 4. Macam tu lah. Strategi Benda strategi tu bergantung pada korang. Bergantung pada korang punya equity. Berapa banyak dia boleh tanggung, berapa layer dia boleh masuk. Kan, kalau dia boleh sampai atas ni, macam tu. Okay. Korang kena tengok dulu. So ini adalah salah satu cara lah untuk korang masuk re-entry kembali. Cuma yang first kali korang nak masuk re-entry tu, korang kena tahulah trend apa yang sedang berlaku sekarang ni. Adakah dia downtrend, adakah dia uptrend, macam mana nak tahu kan. Breakout lah, confirmation breakout. Ni retracement. Okay. Dia retrace, tak tahu pula kat kawasan atas ni boleh masuk. Tunggulah price action. Jangan harapkan sahaja kepada bearish engulfing. Sebab kadang-kadang bearish engulfing tak ada. Kalau bearish engulfing tak ada, nak guna apa? Tengoklah doji ke hammer ke pin bar ke,
banyak benda, banyak price action yang korang boleh hafal, korang boleh gunakan daripada sekadar bearish engulfing ataupun bullish engulfing. Banyak benda. Kan? So kat sini apa yang berlaku? Price semakin turun. Okay? So dan korang boleh nampak dekat sini, price masih lagi dalam keadaan momentum sell. Okay? So kita akan target untuk penurunan tu teruskan ke bawah sini. Ni kawasan ni, ini adalah kita punya target lah. Kita punya target. So saya akan tandakan siap-siap. Kita tengoklah adakah dia mampu untuk sampai ke target kita ataupun tidak. Dan korang kena faham sendiri, target tu tak semestinya korang boleh dapat. Target tu tak semestinya korang boleh dapat. Korang target tapi tak semestinya korang boleh dapat. Kalau itu dah nama rezeki korang, insya-Allah dapat. Kalau dah orang kata apa, setakat itu sahaja rezeki korang, korang kena terima dengan seadanya. Okey, korang target dekat sini, kalau sampai rezeki korang. Kalau tak sampai, setakat itu sahaja rezeki korang. Okey, kena percaya pada rezeki yang dah ditetapkan untuk kita. Jangan tamak. Okey, jangan tamak. Kan? Jangan tamak. Bukan sebab ini orang kata apa, forex ni bukan money game. Bukan. Forex ni adalah orang kata apa, kita punya berdasarkan kita punya analisa, berdasarkan rezeki kita. Kan? And then kalau contohlah kenapa saya cakap rezeki, bergantung pada rezeki kita. Orang yang orang kata apa, baru belajar sebulan, kan, sebulan dah boleh buat 10k, 20k USD. Okey, itu namanya rezeki dia. Tapi ada yang sampai 3 tahun, 2 tahun tapi still lagi MC. Maksudnya rezeki dia tak sampai lagi. Tapi yang baru buat sebulan dah boleh buat profit 10,000, 20,000, itu dah nama dia rezeki dia dah memang tertulis macam tu. Tapi yang dah buat orang kata apa, dah trading forex dekat 3-4 tahun tapi still lagi MC, belum lagi rezeki korang. Belum lagi rezeki korang, kan? Ataupun rezeki korang kat tempat lain ke, kita tak tahulah benda tu kan. Kan? So percaya pada rezeki. Kalau rezeki korang tak, orang kata apa, tak lari ke mana lah rezeki korang ni. Just trust the process lah. Trust the process. Percaya pada proses tu. Tak perlu nak cepat-cepat, tak perlu nak orang kata apa, nak gelabah, nak cepat-cepat kaya. Ikut sahaja proses tu. Kalau Tuhan kata rezeki korang dah sampai, jangan risau. Rezeki korang korang akan dapat rezeki korang. Kan? So trust the process lah. Bukan, janganlah korang nak orang kata apa, nak kejar duit lah, apalah kan. Susah lah macam tu. Okey, faham Sorry. So ada apa soalan tak yang nak tanya? Ada apa soalan nak tanya? Dia Boss Carol has been Okay, cantik Okay, so kita tengok pula. Ini pun kita bagi dekat email Ini pun kita bagi dekat email. Okay, kita bagi dekat email price breakout, and then dia rejection dekat sini, and then dah sampai TP. Nampak tak ni? Sampai TP ni. Ni TP dia. Saya dah tanda dah siap. Berapa ni? Berapa pip ni 70p. 70p. Siapa yang rajin tengok email tu, kalau ada rezeki adalah kan. Tapi bukan saya nak kata semua orang kata apa, semua analisa dalam tu tepat. Semua dalam analisa tu tepat tak, kan. Lagipun kita bagi orang kata apa, analisa secara kasar, bukan secara terperinci, tapi secara daripada bentuk movement dia. Kita cuba nak bagi orang kata apa, kita cuba nak bagi tengok, bagi korang nampak movement dia nak ke mana. Kalau dia breakout sini, lepas tu kalau movement dia nak ke mana, kalau dia breakout situ, macam tu lah. Okey, bagi tipe scalping cikgu bukan scalping scalping. Dia scalping. Okey, bagi tips scalping ni bagi saya senang, tapi yang jadi payahnya adalah
diri korang lah. Kan yang jadi payahnya adalah diri korang. Sebab scalping ni ambil take profit dia hanyalah 10 pip, 15 pip macam tu je. Paling tinggi pun 20 pip. 10 pip, 15 pip. Dalam range macam tu lah. 1 pip, 1 pip ke 15 pip macam tu range dia punya take profit. Kan? Tapi sebab ramai yang tak faham konsep scalping, daripada take profit dia 10 pip hingga 15 pip, dia hold sampai 50 pip, 60 pip. Itu dah bukan jadi scalping, itu dah jadi intraday. Kan? Dan lagi satu, kalau contoh korang dah target korang punya take profit 10 pip, 15 pip, janganlah pula korang punya floating pun, jangan pula korang punya floating sampai 50 pip, 60 pip baru korang cut loss. Sebagaimana korang take profit 10 pip, 15 pip, kan, macam itu jugalah stop loss korang. Macam itulah stop loss korang. Okey, korang nak samakan satu per satu ke, terpulang pada korang lah. Okey, dan pastikan korang janganlah tengok time frame yang besar. Korang tengoklah time frame yang M5 ke, kan, M15 ke, kan. Nak scalping tak ada masalah lah. Ni nak scalping tengok H1. Korang nak scalping apa, kan? Scalping tengok M5. Ambil 10 pip, 15 pip cukup. Range dia 1 pip hingga 15 pip. Itu baru scalping, kan? Ini tak, korang guna konsep scalping tapi korang take profit korang sampai 50 pip. Mana boleh bos. Floating pula, take profit dah cantik dah 10 pip, 15 pip, tapi floating sampai 100 pip. Floating sampai 100 pip, balance tak? Kalau contohlah korang take profit, korang baru take profit dalam 10 pip baru 5 kali. So total up semua baru 50 pip. Tapi ada sekali tu korang floating sampai 100 pip baru korang cut loss. Kat situ pun walaupun korang dah profit sebelum tu 50 pip, benda tu jadi sia-sia. Sebab satu kali trade tu korang dah burnkan semua korang punya profit. Buat penat-penat masuk entry 5 kali, buat penat-penat 1 minggu dah baru dapat 50 pip. Kan buat cantik-cantik dah, buat penat-penat, kita dah teliti cantik-cantik punya. Tapi ada satu hari tu korang tahan floating sampai 100 pip. Satu hari punya kerja boleh habiskan 5 hari punya kerja. 5 hari punya, orang kata apa, 5 kali punya, orang kata apa, penat lelah. Tak berbaloi lah. Kan, tak berbaloi lah floating banyak tu. Kan. Kena berani. Scalping ni bagi saya kena berani lah. Kena berani masuk dan kena berani keluar. Itu saja. Laju masuk, laju keluar. Faham tak? Berani masuk, berani keluar. Faham tak? Kena macam tu. Korang kena sebelum korang nak masuk ni, korang kena tahu, korang kena setkan mindset. Benda ni kalau lawan aku punya SOP, kan? SOP korang, contoh korang take profit 10-15 pip, korang floating pun 10-15 pip, korang auto close. Benda ni kalau lawan korang punya SOP, auto close tak kira lah. Nampak ke tak nampak ke, kan, auto close. Sebab dia dah langgar korang punya, orang kata apa, dia dah langgar korang punya SOP, korang auto close. Dah settle. Itu saja scalping. Kan? Nak scalping guna indicator pun boleh, tak ada masalah. Nak guna naked chart pun boleh, tak ada masalah. Macam-macam boleh gunalah untuk scalping ni. Cuma yang menjadi sukarnya apabila korang tak ikut korang punya SOP sendiri, korang keliru antara scalping dan juga intraday, daripada segi floating ataupun take profit. Faham tak? Benda tu korang kena kuat lah. Kena set pada mindset korang sendiri. Kan, memang orang kata apa, ramai lagi yang fail benda tu. Ramai lagi yang fail. Tapi scalping ni antara salah satu benda, kalau korang boleh dah mahir scalping, kalau korang boleh ikut korang punya SOP sendiri, scalping ni bagi saya adalah satu teknik yang kata apa, yang padu, yang boleh buat duit dengan cepat. Tapi korang kena disiplin lah. Kan, janganlah take profit 10 pip tapi floating sampai 3 hole sampai 40 pip, 50 pip. Macam mana korang nak kejar balik korang punya take profit tu? Faham tak? Biar menang satu, hilang satu tak apa. Jangan menang satu, kalah sampai 5 kali. Korang nak kejar balik 4 kali tu, penat.
Penat lah, penat. Bukan apa, penat untuk korang saja. Okey. So ada apa lagi soalan nak tanya? Google pun seram Okey. Tak ada soalan Tak ada soalan GBP cancel right now. JBP, JPU, JPY, GBP kot, GJ. Tu kalau guna trendline GBP. Okay. Untuk GBP ni, kalau korang nak sell now, sebab tu saya kata korang dah nampak dah dia punya movement dia macam mana. Korang nampak arah dia nak ke bawah lagi kan. Okay. Cuma korang tak tahu dekat mana tempat GBP USD. Enggak kan JPY JPY. Saya didik dulu. Itu. Nampak? Dia pergi tempat yang paling tertinggi, iaitu. And then tengok H4. Okay. Dah tengok H4. Okay. Dekat H1, macam saya cakap, kalau korang tak tahu nak tengok macam mana, korang tunggu dulu. Sebab apa? Kalau dekat H4 ni, dia nampak macam dia nak buat satu bearish engulfing. Dekat H4 ni dia nampak macam Dekat H4 ni dia nampak macam dia nak buat bearish engulfing. Tapi apa? Tapi tak close lagi. Okay, dia tengah downtrend. Kan? Sebab kat sini sepatutnya korang dah boleh masuk dekat atas ni. Okay, korang dah boleh masuk dekat atas ni, tapi dah terlambat. Kan? So dekat sini macam kita nampak macam sekarang ni dia tengah macam nak buat bearish engulfing, tapi candle bearish ni tak close lagi. So nasihat saya, korang tunggu dulu candle bearish ni tutup macam mana. Kalau dia tutup dalam candle bearish engulfing, tak ada masalah, boleh sell. Kan? Cuma kenapa? Kena tunggu sahaja. Itu je. Kena tunggu dia close dulu. Dia close bearish engulfing, korang boleh masuk sell. Tak apalah. Tak dapat atas ni tak apa. Tak dapat atas ni tak apa. Tak dapat atas ni tak apa. Kalau dapat kat bawah ni pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita tahu masih lagi price akan turun juga macam mana pun. Cuma kena tunggu price tutup dalam keadaan bearish engulfing. Sebab apa? Sebab kita takut tiba-tiba kita masuk sini kan, dia tembak atas balik macam mana? Market ni dia boleh ikut suka dia je lah. Dia nak buat apa kan? Cuma kita nak lebih berhati-hati. Kita nak lebih confirmation. Tunggu dia close dalam keadaan bearish engulfing. Kalau dia dah close dalam keadaan bearish engulfing, barulah korang boleh masuk entry. Okay? Faham Okay, ada apa lagi soalan sebelum kita nak end? Hari Khamis berapa bulan 3, 4, 5 hari bulan kita jumpa balik. Ada apa lagi soalan nak tanya? Tak ada Okay. So kalau tak ada, setakat itu je live untuk malam ni. Semoga korang dapat sedikit manfaat daripada live malam ni. Kan? Tak banyak, sikit pun jadilah. Tak tahu sebelum ni, tapi tahu sedikit. Lepas tengok live ni pun jadilah. Benda tu dah jadi satu pahala untuk saya. Kan? Okay. So semoga apa yang saya bagi tahu dapat memberi manfaat pada korang. Okay, itu je yang saya harapkan. Okay. So kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Okay, 5 hari bulan pada waktu ke-10 juga. Okay. So itu je untuk hari ni. So saya doakan korang dalam keadaan sihat-sihat untuk sihat-sihat.
Okey, dijauhkan segala wabak. Okey, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dalam situasi kita dalam sekarang ni. Kan PKP tak habis-habis. Semoga korang semua dimelimpahkan rezeki. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Dijauhkan segala wabak. Okey, so itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Okey, so itu je. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi.